Alhamdulillah kembali lagi dalam Assalamualaikum semestinya bersama dengan saya masih lagi sampai jam 9.30 pagi ini insya-Allah dalam Assalamualaikum. Baiklah, ini berkenaan dengan pembukaan semula tadika patuhi SOP sebenarnya. Betul, tepat sekali. Kita nak bersama dengan pengasas Jenis Aulat, tapi sebelum tu Jenis Aulat ni memang satu tadika yang memang tidak asing lagi, sangat popular di Malaysia ini. Peneraju sektor tadika swasta Islamik berbahasa Inggeris di bumi Malaysia ini, dan sudah ada lebih 70 cawangan di Semenanjung Malaysia dan di seluruh Malaysia sebenarnya, dan satu cawangan di Pekanbaru Indonesia. Alhamdulillah, satu pencapaian cukup membanggakan. Kita bersama dengan yang berbahagia Datin Paduka Zaliza Alia selaku pengasas Jenis Aulat. Assalamualaikum yang berbahagia Datin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Datin, apa khabar? Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Yes. Eid Mubarak. Terima kasih Datin. Baiklah, ini berkenaan dengan pembukaan semula tadika patuhi SOP. Baiklah Datin, seperti mana yang kita faham sekarang dalam tempoh PKPB ni kan, jadi bagaimana agaknya inisiatif yang dilakukan oleh pihak Jenis Aulat bagi membuka semula operasi pasca PKPB? Silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Sebenarnya bila diumumkan PKPB bermula 4 hari bulan Mei lalu, kita telah pun melakukan persediaan. Ya. Antara persediaan yang kita lakukan adalah kita sediakan survey. Kita sebenarnya dah sediakan survey pada akhir bulan Mac, kemudian lagi survey lagi dengan ibu bapa semua untuk kita buat declaration and indemnity form. Maknanya borang deklarasi bersama ibu bapa untuk kita tahu mungkin ada keluarga yang ada terkesan dan sebagainya dengan COVID. Ya. Kemudian kita juga lakukan SOP dan juga SOS. SOS ni maksudnya kalau emergency, kalau apa-apa berlaku, kita nak buat apa. Kita kadang-kadang SOP tu maksudnya dari segi operasi, tapi kalau dari segi emergency pun macam mana. Jadi SOP ni kita lakukan, kita mantapkan lagi SOP tu dengan perbincangan, dengan forum, dengan adakan latihan simulasi macam mana ya. Kemudian kita buat pengumuman supaya tidak tertunggu-tunggu ya, dengan ibu bapa, dengan dengan guru-guru semua. Maksudnya bukanlah kita umumkan kita akan buka, tapi kita umumkan kita mungkin akan ada masa sekian-sekian, apa yang kita perlu bersedia. Jadi tak adalah bila kita kata buka je nanti barulah kita nak tercari cara apa nak buat persediaan kan. Kemudian dari sudut maintenance ataupun penyelenggaraan facility, ini penting sebab apa, kita dah tinggal bangunan sekolah sekian lama. Betul-lah ada yang terbocor ke, ada macam-macam lah kan berlaku kan. Jadi dari sudut maintenance penyelenggaraan tu dah boleh bermula, sebab bila mula je buka PKPB kita dah boleh pergi ke pejabat untuk betulkan, untuk lihat apa yang perlu dilakukan. Jadi penyelenggaraan tu dah bermula dah, dan penyelenggaraan tu mengikut juga dengan SOP dan juga keperluan khusus untuk norma baru. Dan kemudian kita sediakan juga yang keenamnya, kita sediakan apakah keperluan yang kita perlu ada, dia punya kit. Macam sebelum ni kita mungkin ada first aid kit kan, kalau luka ke, kalau jatuh ke kan. Tapi kalau untuk keadaan sekarang ni, apa yang kita perlu ada? Contohnya cukup ke dengan spray aja, spray disinfecting, sanitasi saja, atau komputer ke apa kan, semua ada. Berapa nak ada setiap kelas, berapa nak ada kawasan-kawasan, semualah. Jadi kita perhalusi lagi. Kemudian dari sudut pembelajaran ataupun lesson flow juga penting. Sebab apa? Bila kita katakan SOP ni, dia bukan tentang 1 meter ataupun tentang sanitasi saja, tapi adalah juga tentang pembelajaran. Pembelajaran maksudnya sebelum ni jadual waktu bagaimana, sekarang jadual waktu bagaimana, dan apakah peringkat yang kita boleh lakukan. Contohnya mungkin minggu pertama dan minggu kedua adalah orientasi. Orientasi dan taklimat dan latihan untuk SOP sahaja contohnya. Tapi sambil tu ada pembelajaran literasi lah untuk anak-anak. Jadi lesson flow
lesson plan sebelum ni. Jadi dia jadi lesson flow dan lesson plan, 2 perkara. Yes, cepat sekali. Itu dia. Taklimat, tarikh yang kita nak beritahu dengan ibu bapa, jadual. Jadi semua tu pun kita dah siapkan dengan jadual untuk training, untuk SOP. Bila kita training SOP ni, bukan sekadar guru, murid dan ibu bapa. Helper, ya, pembantu di sekolah, ya, yang lap tombol pintu ke, yang tolong apa dalam masa beberapa minit, siapa yang kena ada dekat bilik air ke apa ke, tu semua perlu ada latihan juga. Ya, betul. Ni satu lagi yang saya nak kongsikan, transport. Ya, bas sekolah. Ya. Kadang-kadang kita nampak di sekolah saja, tapi bagaimana tentang transporter sekolah, kan? Walaupun dia tidak mungkin directly di bawah tanggungjawab sekolah, ya, sebab itu adalah antara antara ibu bapa dan juga pengusaha bas tersebut, tapi kita bertanggungjawab juga mengambil tanggungjawab untuk sama-sama memastikan bahawa SOP yang kita ikuti adalah selari dengan pengusaha bas sekolah tersebut, supaya tidak ada apa-apa yang berlaku di antara rumah dan sekolah. Kan? Tepat sekali. Maksudnya ibu bapa tak perlu risau, ya Datin? InsyaAllah kita cuba apa yang terbaik. Kan? Sebelum kalau ikutkan anak-anak kan, waktu dia membesar ni, waktu ni lah ada macam-macam penyakit berjangkit. Itulah setiap dia, tahun ada je penyakit kaki, tangan dan mulut lah, apalah semua kan, macam-macam ada. Jadi kita bukan sesuatu yang baru sebenarnya untuk kita jaga-jaga. Cuma kali ni kita memang ekstra lah, lebih-lebih lagi nak kena jaga dan pantau. Betul. Seperti yang Datin maklumkan tadi, SOP dan juga SOS, ya. Ini penting sebab kita handle kanak-kanak ni perlu lebih detail, lebih komplit, ya, betul tak Datin? Betul. Tapi kan anak-anak ni kadang-kadang kita rasa macam mana sekolah nak jaga anak-anak kan? Itulah dia. Kan? Itu yang orang selalu risau kan. Tapi seronok nak dikongsikan kat sini. Anak-anak ni sebenarnya dia sangat memandang tinggi guru-guru. Memang kalau kat rumah pun selalunya mak selalu kata mesti nak dengar cakap cikgu. Tak boleh cikgu kata macam ni. Kadang-kadang mak kata macam ni, betul tak? Betul sangat. Aduh. Kan, jadi budak-budak ni dia lebih dengar kata guru-guru. Jadi selalu juga kita tengok kat sekolah elok je beratur. Kan? Dekat rumah aduhai. Kalau kat sekolah menguji kesabaran. Tulis macam ni, duduk macam ni. Lebih senang sebenarnya untuk kita rutinkan anak-anak. Sebab mereka mudah dilentur. Sebenarnya. Mudah dilentur. Dan kita lihat sebenarnya yang selalunya mengikut peraturan ni anak-anak. Lagi-lagi kalau dengan guru. Kalau kita bawa pergi rombongan, pergi mana-mana yang kita nampak beratur, yang kita nampak jarak ke apa ke, dia boleh ikut, dia faham. Kita terangkan kenapa. Tertib. Kita terangkan kita latihkan bersama-sama dan kita jadikan pembelajaran rutin SOP ni sesuatu yang menyeronokkan. Janganlah kita jadikan untuk mereka rasa penjarakan tu seolah-olah penjarakan. Baik, Datin, bagaimana agaknya proses pembelajaran yang berlaku sepanjang PKP ini daripada bulan Mac sampai sekarang, dan juga mungkin ada program terbaru yang ditawarkan oleh pihak Jinia Saulat? Guru-guru dalam tempoh PKP ni sebenarnya saya lihat guru-guru di mana-mana lah, bukan sahaja di Jinia Saulat, sebab kita juga buat forum dengan tadika-tadika lain, dan semalam juga kita ada sesi libat urus bersama dengan yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan, bahagian pendidikan swasta, diadakan libat urus, dan kita lihat guru-guru waktu PKP ni lah yang paling sibuk. Kalau di Jinia Saulat kita ada lakukan berbagai-bagai peringkat, ada program bersama ibu bapa, ada program bersama ibu bapa, ada program bersama anak-anak, ada yang program directly one to one dengan guru. Jadi antaranya yang untuk ibu bapa, bersama ibu bapa dinamakan homely homework. Homely homework tu maksudnya dah homely homework. Kalau sebelum ni homework je kan, ni homely homework, dia lagi home lagi. Jadi ada yang guru akan demonstrasikan bagaimana nak buat, kemudian ibu bapa akan buat bersama anak-anak. Itu memang setiap hari. Kemudian program one to one, untuk one to one maksudnya program literasi, melalui berbagai medium lah. Ada yang gunakan Zoom, ada yang gunakan FB Live, ada yang gunakan Google Classroom.
menariknya guru-guru ni bila je disebutkan bahawa kita perlu ada penjarakan sosial apa semua ni, PKP ni ya, terus saja guru-guru ni yang tidak pernah ada latihan online learning terus saja tahu okey kita nak atur terus. Kita tengok ya, kalau di Jinnah Saulat daripada hari pertama 18 hari bulan Mac lagi, kalau tengok kat dalam Facebook Jinnah Saulat dah mula ada dah siap dah ada program untuk homely homework, untuk one to one teaching training. Dan kami juga adalah bersama dengan Omar Hana adalah konsultan pendidikan untuk Omar Hana animasi. Jadi kita bersama dengan Omar Hana juga buatkan program untuk dalam bulan Ramadan bersama dengan ibu bapa dan anak-anak. Jadi saya rasa memang tak menentangan sebenarnya. Betul. Pagi, petang ada program, Sabtu dan Ahad pun ada sekolah. Ada juga program, Masya Allah, hebat Tadika sekarang. Okey. Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Berbahagia Datin Paduka Zaliza alias pengasas Jinis Aulad. Saya dah hantar anak saya 2 tahun lepas. Tahun depan pun insya-Allah seorang lagi saya post ke Jinis Aulad insya-Allah. Terima kasih. InsyaAllah Datin, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian terbaik Jinis Aulad. Kami berdoakan semoga semakin dimurahkan rezeki dan anak-anak semua berada dalam keadaan yang baik insya-Allah. Selamat. Selamat Hari Raya. Jumpa lagi Datin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, itu dia Datin Paduka Zaliza alias pengasas Jinis Aulad. InsyaAllah selepas ini kita